Okey, Assalamualaikum. So, kita akan sambung lagi bab respirasi. Yang mana pada hari ni saya nak cerita sikit pasal eksperimen. Dia eksperimen ni dia menunjukkan kamu model bagaimana paru-paru kan berkembang dan mengecut mana dia akan kembang, yang mana bila dia kembang tu isi padu di dalamnya akan dibesarkan. Bila mana isi padu dibesarkan, apa jadi pada tekanan? Tekanan akan menurun. Bila mana tekanan menurun, maka tekanan di luar, di kawasan hidung tu lebih tinggi, tekanan udara lebih tinggi dan berbanding tekanan yang terdapat dalam paru, maka udara akan tolak masuk. Udara akan tolak masuk ke daripada hidung kamu tu, dia akan turun ke paru. Jadi macam itulah konsep dia. Dia adalah berdasarkan hukum yang mana isi padu akan dinaikkan dan menyebabkan tekanan akan diturunkan. Jadi tekanan yang terdapat dalam paru tu akan jatuh dan tekanan di udara lebih tinggi menyebabkan udara ditolak masuk. Okey, ini adalah yang mana satu model yang dia buat lah. Yang mana dia ada ada tiup kaca berbentuk Y, ada belon, kat sini ada tiup kaca, serkup kaca macam ni. Lepas tu kat bawah ni dia macam ada satu kepingan getah yang mana dapat ditarik dan dilepaskan. Okey, yang ni mana dia tarik ke bawah, dia nak beritahu kepada kamu keadaan yang mana isi padu di dalam botol ini dibesarkan. Isi padu tu dikembangkan, dibesarkan, menyebabkan tekanan akan menurun. Bila mana isi padu meningkat, tekanan akan menurun. Jadi menyebabkan di dalam kawasan ini tekanannya menjadi rendah. Di dalam kawasan botol ni, serkup kaca ni akan menjadi rendah. Bila mana tekanan dalamnya rendah, tekanan di bahagian luar sini tinggi, menyebabkan udara akan dipaksa masuk ke dalam tiup Y ni, dan masuk ke dalam belon ni, dan dia lagi mengembang. Jadi ini keadaannya bila mana kamu kan, ataupun kita manusia ni menarik nafas. Jadi kamu jangan keliru yang ni diafragma ni dia ke bawah. Jangan kelirukan dengan yang ni, yang apa? Yang kamu tengok gambar ni kan. Yang dia kata berbentuk kubah. Yang bentuk kubah ni dia kubah ke atas. Yang ni dia ke bawah. Jadi jangan keliru di situ. Sebab banyak student-student ni pun mereka keliru. Sebab dia kata apa bentuk kubah. Bukan. Kubah tu kubah ke bawah dan kubah ke atas. Banyak bezanya ya. Okey, jadi yang ini pula keadaan bila mana kamu menghembus nafas. Tolak udara keluar. Mana keadaan mana dia akan di dalam botol ni keadaannya dia kecilkan isi padu yang terdapat dalam serkup botol ni, serkup kaca ni. Di mana dia tolak udara ke atas, dia tolak ni ke atas, ataupun dia biarkan diafragma ni berada dalam keadaan rata macam ni, menyebabkan isi padu yang terdapat dalam botol ni akan dalam serkup kaca ni akan menurun. Jadi bila mana isi padu dia menurun, tekanan akan tinggi. Jadi tekanan tinggi, manakala lebih tinggi daripada yang luar sini, menyebabkan udara akan dipaksa keluar. Jadi itu eksperimen model bagaimana pengembangan isi padu, pengembangan paru-paru, isi padu di dalam rangka rusuk kan, mempengaruhi keluar masuknya udara untuk pernafasan dan respirasi lah. Okey, prosedur kepingan getah ditarik ke bawah. Jadi kamu akan nampak belon mengembang, kepingan getah ditolak ke atas. Ke dalam serkup kaca, belon pun mengecut. Jadi kita bincang sikit apa jadi sebenarnya. Okey, kalau kamu tengok tu model serkup kaca tu adalah menunjukkan apa? Itu adalah seperti rongga toraks. Manakala belon tu adalah paru, kepingan getah tu ibaratnya diafragma, manakala tiup Y tu adalah trakea dan juga bronchus. Okey, jadi daripada situ kamu dapat tengok mekanisme menarik nafas. Kepingan getah ditarik ke bawah untuk membesarkan isi padu. Kalau dalam keadaan sistem respirasi, keadaannya adalah bila mana diafragma itu
dikecutkan kan. Jadi dia kecut, dia akan rata lah, rata menyebabkan menyebabkan isi padu di dalam rongga rusuk tu kan, dia akan jadi besar kan, dia dibesarkan. Okey, isi padu serkuk kaca meningkat. Isi padu rongga toraks meningkat. Tekanan dalam serkuk kaca berkurang. Jadi samalah juga dengan keadaannya, tekanan dalam rongga toraks berkurang. Udara dipaksa masuk ke dalam belon. Okey, udara dipaksa masuk ke dalam paru-paru. Itu perbandingan yang berlaku. Mana kamu buat di dalam model eksperimen, dan itu yang berlaku dalam keadaan sebenar. Dalam keadaan kamu menghembus nafas pula, kepingan getah tu ditolak ke atas. Isi diafragma mengendur dalam keadaan itu. Dengan dia kendur jadi lebih panjang, menyebabkan dia akan membentuk seperti kubah ke atas, menyebabkan isi padu serkuk kaca tu menjadi berkurang. Dalam keadaan yang sebenar, isi padu rongga toraks berkurang. Okey, tekanan dalam serkuk kaca meningkat kan. Jadi itu tekanan dalam rongga toraks tu meningkat, menyebabkan udara ni dapat dipaksa keluar ke atmosfera. Okey, jadi bila mana kamu menarik nafas, diafragma tu mengecut. Kena ingat, masa kamu tarik nafas, diafragma dia mengecut dan mendatar kan. Menyebabkan isi padu dia meningkat. Jadi tekanan jadi menurun. Tekanan udara itu menurun. Jadi udara di luar masuk ke dalam paru-paru. Ketika kamu hembus nafas, diafragma tu dikendurkan. Bila mana dikendur, dia boleh melengkung ke atas lah, dia jadi lebih panjang. Kamu kena faham konsep macam tu konsep otot ni. Dia kendur maksudnya dia akan jadi lebih panjang. Dia kendur, dia akan jadi lebih panjang, menyebabkan dia boleh melengkung ke atas, membentuk kubah macam tu. Jadi isi padu di dalam tu akan dikurangkan, tekanan akan meningkat, jadi udara dapat dikeluarkan. Okey, itu eksperimen yang dapat kita terangkan lah melalui model model serkuk kaca ni, serkuk kaca ni. Okey, kemudian kita ada lagi eksperimen lain yang nak menerangkan kepada kamu bagaimanakah keadaan yang mana otot interkostal di bahagian dalam dan di bahagian luar. Mungkin kamu situ pun kita ada sedikit kekeliruan. Okey, bayangkan ini adalah tulang rusuk kamu. Ni tulang rusuk. Dia ada bahagian yang mana ni tulang rusuk kamu. Okey, kamu nampak getah ni? Kan dia ada getah ni. Ni getah yang belah sini, belah luar. Yang ni pula getah di bahagian dalam. Nak menggambarkan kepada kamu gelang getah A ni kan, bagaimana keadaannya, dia berada di luar kan. Jadi otot interkostal yang berada di dalam, yang berada di luar. Tapi bila mana gelang getah tu berada di dalam, menunjukkan otot interkostal tu dia berada di, bila mana otot interkostal memang gelang tu dia berada di dalam, dia otot interkostal dalam. Kalau dia berada di luar, otot interkostal luar. Okey, jadi eksperimen ni nak menunjukkan kamu bagaimana keadaan kendur, kecut kan. Bila mana melakukan mekanisme kamu nak tarik nafas dan nak lepaskan nafas tu. Okey, nanti kita akan bincangkan kepada video seterusnya nanti.